Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, hari ini saya akan ajar part yang terakhir sekali iaitu part yang ketiga dalam ABS. Apa yang penting yang awak kena tahu adalah catatan jurnal untuk part yang ketiga iaitu pelupusan aset. Okey, ini adalah bab yang terakhir sekali, part yang terakhir sekali, part 3 lah. Okey, pelupusan aset. Pelupusan aset ni means macam mana? Okey, dia ada 3 situasi. Okey, awak dah beli aset. Okey, awak dah beli sesuatu aset seperti contoh awak beli mesin. Okey, jadi sampai satu masa, sampai satu tarikh, awak buat keputusan sama ada awak nak, ada 3 situasi. Awak nak buang, awak nak jual dan awak nak tukar. Okey, ketiga-tiga ni dia main peranan sangat penting. Perbezaan dia adalah catatan jurnal. Bagaimana awak nak catat jika awak buang sesuatu aset ni? Maksudnya awak buang ni, awak dah memang tak nak dah aset tu, awak letak tepi. Okey. Yang situasi yang kedua awak jual. Awak jual dengan harga sama ada harga lagi murah daripada nilai aset tu ataupun harga lebih tinggi. Okey, yang ketiga adalah apa dia? Awak tukar. Awak tukar sesuatu aset ni dengan aset yang baru. Jadi, di dalam topik ni, okey, di dalam satu topik ni apa yang penting awak kena tahu, okey? Okey, apa yang awak penting awak kena tahu adalah term-term ni. Okey. Okey, apa yang awak penting awak kena tahu kat sini? Yang pertama adalah okey, okey, nilai buku. Okey, perbezaan yang awak kena tahu kat sini adalah pertama, nilai kos. Apa maksud nilai kos? Kos belian sesuatu aset ni. Kos belian. Okey, pada harga berapa belian sesuatu aset ni? Okey, pada awal tahun. Okey, pada awal tahun pembelian, jadi itu dipanggil sebagai kos belian, iaitu berapa wang yang awak bayar pada tarikh awak beli aset berkenaan. Okey. Yang kedua yang awak kena alert adalah nilai buku. Nilai buku ni awak pernah jumpa betul tak? Dalam mana? Dalam susut nilai. Okey. Sebelum ni, part sebelum ni. Okey, bagaimana kita nak cari nilai buku, iaitu nilai kos tolak dengan susut nilai aset. That's why kalau awak silap kira susut nilai, okey, awak akan silap dapat nilai buku. Jadi sangat penting awak tahu kira susut nilai dan kira nilai kos aset tu dengan betul. Okey, apa lagi yang awak kena tahu dekat sini? Okey, harga jualan. Okey, jualan. Okey, saya bagi contoh Jika nilai kos mesin saya berharga RM100,000. Okey. Saya punya susut nilai terkumpul saya adalah sebanyak RM40,000. Jadi di sini saya boleh dapat nilai buku. Nilai buku saya tahu RM100,000. Saya tolak dengan RM40,000. Saya boleh dapat RM60,000. Betul? Okey, nilai buku saya bandingkan, okey. Ini saya dah dapat nilai buku. Jadi saya tahu nilai aset saya pada masa sekarang adalah RM60,000. Dan jika saya harga jualan, ini situasi yang kedua lah saya jual. Harga jualan RM40,000. Jadi saya tahu nilai aset saya RM60,000 jika saya jual pada harga RM40,000. Ini bermaksud apa? Saya rendahkan harga jualan saya.
Jadi ini bermaksud saya terpaksa menanggung kerugian. Jadi kerugian adalah satu belanja kepada perniagaan. Okey. Okey, ini yang awak kena tahu. Yang sebelum awak nak selesaikan, awak kena cari nilai-nilai ini, iaitu nilai kos, nilai buku, okey, dan susut nilai. Sebelum awak selesaikan catatan jurnal. Okey, jadi kita pergi situasi yang pertama. Jika berlakunya buang. Kita buang maksudnya kita dah tak nak barang tu. Buang tu maksudnya cikgu kita buang ke tempat pelupusan ke? Tak. Okey, bukan bermaksud kita buang tu maksudnya letak dekat ni. Ini bermaksud kita memang tak buat apa-apa dah. Dan kita nak kosongkan akaun aset ni. Okey, kita tak nak tunjuk dah amount aset kita ni dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi kita kosongkan dulu akaun aset dan wujudkan akaun pelupusan aset. Cikgu, kenapa kita kena kosongkan akaun aset kita? Okey, kenapa kena kosongkan? Okey, sebab kita tak nak tunjuk dah amount aset tu dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi kita tahu sifat aset kita, okey, aset adalah bersifat debit, betul? Okey, jadi apabila kita nak kosongkan akaun aset, kita kena letak dia di sebelah kredit. That's why kita kredit aset dalam ini. Catatan yang pertama. Okey, debit. Okey, jadi siapa yang akan jadi pasangan catatan belenggu dia? Kita akan wujudkan satu akaun yang dipanggil sebagai pelupusan. Okey, jika kita nak lupuskan akaun mesin, jadi kredit mesin, debit pelupusan mesin. Jika kita nak lupuskan kenderaan, debit pelupusan kenderaan, kredit kenderaan. Apa-apa sebelum awak selesaikan, awak kena kosongkan akaun aset awak. Kosongkan adalah pada nilai apa? Okey, pada nilai kos. Okey, kos ni apa? Pada nilai yang awak mula keluarkan duit. Jadi, debit, okey, katakan niat saya beli RM40,000. Jadi, debit pelupusan mesin RM40,000, kredit mesin RM40,000. Contoh. Contoh nak. Yang kedua, okey, yang kedua adalah bila kita dah buang akaun aset, kita nak buang semua yang ada kaitan dengan aset berkenaan. Okey, sebagai contoh, apa lagi yang berkaitan dengan aset dia? Adalah akaun susut nilai. Jadi, kita kena kosongkan akaun susut nilai aset yang kita lupus ni. Okey, aset yang dilupuskan. Jadi, kita tahu kalau kita sebelum ni catatan bergu kita untuk susut nilai adalah apa? Debit, belanja, susut nilai, kredit, susut nilai terkumpul, betul? Okey, belanja susut nilai kita tahu dia akan masuk dalam mana? Penyata pendapatan. Tetapi susut nilai terkumpul dia akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan, betul? Okey, jadi apabila kita dah lupus aset ini, kita terpaksa juga buang segala kaitan dengan aset itu, iaitu susut nilai terkumpul. Jadi dalam sini dia adalah kredit susut nilai terkumpul. That's why bila kita nak kosongkan akaun susut nilai terkumpul, kita debit susut nilai terkumpul. Okey, kredit apa? Kredit pelupusan aset. Okey, pelupusan aset berkenaan. Okey, kemudian kita cari nilai buku, kos dan macam mana cari nilai buku? Okey, kos tolak susut nilai. Okey, jadi jika aset tu memang kita tak buat apa-apa, kita tak jual ataupun kita tak tukar. Okey, dan kalau kita tengok dia akan berlakunya kerugian lah. Jadi, kita akan, kerugian adalah satu belanja kepada perniagaan. Jadi, kita akan debit rugi atas pelupusan, kredit pelupusan aset. Kan, bila macam mana awak nak double check? Awak double check amount yang kredit ni, contoh amount pelupusan aset ni, kredit ni, dia akan sama dengan jumlah nilai kos aset yang awak hapuskan.
Okey, sebab apa? Sebab bila awak double check macam mana saya nak tahu catatan jurnal saya ni betul ke tak? Bila awak buka akaun pelupusan aset awak. Okey, bila awak ni awak sebenarnya nanti akaun pelupusan aset awak akan tutup. Okey, kita akan tutup. That's why kita akan kredit semua akaun pelupusan aset. Okey, situasi yang kedua, situasi yang kedua adalah berlakunya jualan. Okey, jual. Maksudnya awak jual aset jualan Okey, awak jual aset berkenaan. Aset lama ni. Jadi, apa langkah yang awak kena buat? Langkah pertama adalah awak kosongkan sama juga macam tadi, cuma awak tambah step yang ketiga dan yang keempat. Okey, yang pertama awak kena kosongkan akaun aset dan wujudkan pelepasan aset. Okey, catatannya debit pelepasan aset, kredit aset. Yang kedua, awak kosongkan akaun susut nilai. Jadi debit susut nilai terkumpul, kredit pelepasan. Yang ketiga, okey, langkah kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, langkah ketiga, keempat dan kelima awak kena gabungkan dia dalam satu catatan jurnal. Okey. Jadi that's why saya kuningkan dia. Jadi tengok situasi dia. Cari nilai buku jika aset dijual banding dengan harga jual. Okey, maksudnya jika nilai buku aset berkenaan, contoh jika nilai buku RM40,000. Okey, saya nak banding harga jualan saya katakan RM50,000. Jadi di sini saya tahu, okey, nilai buku RM40,000, nilai aset saya RM40,000, saya jual pada harga RM50,000. Ini bermaksud saya untung RM10,000. Bila saya untung RM10,000, tengok untung dia adalah hasil perniagaan. Jadi saya akan kredit untung atas pelupusan. Okey. Yang seterusnya, kenal pasti aset yang diterima. Kalau jual, kita terima tunai. Jadi saya jual tadi pada harga berapa? Okey, pada harga RM50,000. Jadi saya akan debit tunai RM50,000. Okey, step yang terakhir, saya akan kredit pelupusan aset. Kredit pelupusan. Berapa ni? Adalah pada nilai buku. Yang ni adalah pada nilai buku. Saya tertinggal kat sini. Jadi, kredit pelupusan pada nilai buku RM40,000. Okey, ini kalau awak ingat langkah ni okey, insya-Allah awak boleh buat catatan jurnal. Okey, seterusnya situasi yang terakhir adalah situasi jika kita tukar, okey, tukar aset tu. Maksudnya awak ada kereta lama, awak tukar dengan kereta baru. Okey, tukar dengan kereta baru. Lagi besar kereta awak ni, awak tukar. Okey, jadi apa catatan kita? Masih sama. Okey, langkah pertama dan langkah kedua masih sama. Langkah ketiga pun masih sama. Okey, cuma yang berbeza dia, okey, yang macam kita tahu, langkah ketiga, keempat, kelima, okey, dia kita kena buat dalam satu catatan jurnal. Okey, jadi contoh jika aset ditukar banding dengan harga jual, jika berlaku belanja sama je macam tadi situasi dia. Jika dia untung kita akan kredit, jika dia rugi kita akan debit. Okey. Jadi kenal pasti aset yang diterima. Kalau tukar beli kita terima aset baru. Jadi berapa aset yang kita terima? Okey, contoh kalau kita terima kereta debit kenderaan. Okey. Kemudian kita akan kredit pelupusan aset. Okey.
Dan langkah yang tambahan adalah langkah yang keenam. Kenal pasti amount yang perlu ditambah. Nilai kos aset baru tolak dengan nilai pasaran aset lama. Okey. Jadi dia akan debit aset baru, kredit, tunai ataupun bank. Okey, ini tambahan Kredit pelupusan aset adalah pada nilai buku aset lama. Okey, sama juga yang ni. Nilai pasaran ataupun nilai ni, okey. Okey, itu sahaja untuk penerangan tentang pelupusan aset. Jadi video seterusnya saya akan tunjuk bagaimana kita nak selesaikan selesaikan catatan jurnal. Okey, kita akan bincang bersama-sama. Okey, terima kasih semua.